أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan izinnya dapat sama-sama kita berada dalam keadaan umur yang masih panjang, kesihatan badan yang selesa, dan mungkin diberikan kelapangan-kelapangan yang lain hingga kita dapat untuk meneruskan lagi tanggungjawab menjadi seorang khalifah di atas muka bumi ini demi memastikan kelangsungan agama itu tetap kekal dan istiqamah di dalam diri kita semua. Pada masa yang sama, kita cuba untuk mewariskan Islam yang kita sayangi ini kepada zuriat-zuriat kita, anak-anak kita dan generasi yang akan datang. Malam ni kita sambung hadis yang ke-11 muka surat 23 dalam bab tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan satu kumpulan penunggang di Rauha, satu tempat berhampiran dengan Madinah. Lalu baginda bertanya, siapakah kaum ini? Mereka menjawab, kaum muslimun, kami ini orang Islam. Mereka pula bertanya kepada Nabi, tuan ni siapa? Jawab baginda, Rasulullah. Lalu seorang wanita mengangkat kepadanya anak kecil kepada Rasulullah, yang seraya berkata dia kepada Nabi, adakah untuk kanak-kanak ini ibadat haji? Baginda menjawab, ya, dan bagi engkau ada pahalanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang berkaitan dengan bab tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan, bagaimana Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita ketika mana Nabi kita bertemu dengan satu kumpulan penunggang-penunggang, yakni orang yang musafir, berhampiran dengan satu tempat dekat Madinah. Hingga kan Nabi memulakan dulu pertanyaan dengan bertanya, kamu ni siapa? Lalu mereka menjawab, kami ini orang Islam. Dan mereka pula bertanya kepada Nabi, tuan pula siapa? Nabi menjawab, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah seorang wanita dia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Nabi dengan dia mengangkat anaknya yang masih kecil. Lalu ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bayi ini boleh saya lakukan haji untuk dia? Nabi menjawab, boleh, dan kamu juga turut mendapat pahala. Ada beberapa faedah yang kita boleh ambil sama daripada hadis ini.
bagaimana kita ni tuan-tuan disunatkan, digalakkan untuk kita menjadi orang yang ramah lah bahasa dia. Kita ni elok kalau jumpa dengan orang tak kenal, elok kena ramah. Payah juga kita nak ramah dengan orang tak kenal ni, nak mula dengan buah kat mana pun kita tak reti. Kadang-kadang terkelu juga lidah. Saya kemarin contoh, kemarin pergi makan nasi kedai di Kandak Jeramli. Bukan makan, pergi order. Dia tulis duit, dia tulis apa kertas tu. Dia tak bagi, kata debuh dalam apron itu. Dia kata, "Pasal apa? Ada tu, duduk meja tu." Dia kata, "Bil ustaz, jangan bagi." Saya tak kenal sungguh-sungguh. Bila tak kenal, nak buat lagu mana? Kalau kita kenal, mudah saja. Kata kalau Cikgu Zul contohnya, mudah tambah lagi menu, kan? Dawat tabak nak menjawab, kita tambah lagi banyak lagi. Tapi kita tak kenal. Tuan-tuan bayang nak buat lagu mana? Yang dia pula buat kering. Dia buat kering sungguh, dia pergi basuh tangan, tak tengok ke kita. Saya kata nak buat lagu mana? Di meja dia ada isteri dengan anak dia. Juga saya tak kenal. Dah kali dengan muka tebal ni, tunggu dia basuh tangan. Tak boleh. Aku nak tahu juga siapa dia ni. Nak kena tahu juga jeromoh tak mana sebagainya. Kita nak kenal dia tak boleh. Kan tak lagi ikut dia kata kita sombong pula. Tunggu. Buat muka sekupang, tunggu sampai dia habis tangan. Yang dia pun tahu kata kita tunggu. Basuh bukan bila lama. Allah. Tapi main dengan kita diajak dalam Islam ni tuan-tuan, setiap kebaikan mesti kita balas dengan baik. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah hak kebaikan itu mesti dibalas dengan ihsan juga? Tunggu. Saya tanya, minta maaf saya tak perasan siapa dia. Dia kata pula, tak apa, saya tak kenal, tak apa. Pula lah. Dia tak mahu ta'aruf. Lain kali saya kata, minta maaf, kena habak enggak siapa dia, kena habak. Dia kata sebenarnya anak saya biasa mengaji dengan ustaz. Waktu ustaz jadi fikir sekolah dulu ni, saya jarang pergi sekolah. Isteri saya yang kerap pergi. Dia kenal ustaz. Rupanya bini dia kenal. Saya pun tak kenal dah nak murid tu lagu mana. Kisah 3 tahun dah. Dah kali tak apa, ingat nama budak tu sampai lah ni nak cari pula. Budak tu hak mana satu. Lepas tu nak mungkin kot cari nombor telefon. Lepas ni raya-raya kita mesejlah kok kenduri kan, main rumah. Tapi apa pun tuan-tuan, kita diajak untuk kita hidup jangan menjadi orang yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Ada orang yang kadang-kadang naik bas daripada Guak Cepedak sampai KL, sepatah tak siapa orang tepi dia tu. Tambah zaman lah ni dia berkawan dengan gadget. Zaman lah ni dia berkawan dengan benda tu. Yang saya bimbangnya, kadang-kadang ada orang yang termasuk dalam situasi yang tak sepatutnya pun masih berkawan dengan gadget tersebut. Mana tahu pergi Mekah, duduk di satu kemah dengan orang-orang lain yang pergi dengan dia. Dia kira berkawan dengan gadget. Mentang-mentang anak dia ramai, nak kena habak semua kat anak-anak kan, duduk tak mana, pak lah ni, mak lah ni, buat apa. Jangan tuan-tuan, kita kadang-kadang kena lupakan sebentar benda-benda begitu. Pasal ni hak duduk tepi kita ni, dia yang akan tolong kita kalau kita susah. Sebab dia duduk tepi kita. Bukan kita orang jauh yang akan tolong kita. Kita boleh cerita kita duduk tak mana. Dulu ni orang dulu berjalan tak cerita apa, tak apa pun. Saya dengar cerita daripada seorang pakcik, zaman tok dia pergi Mekah dulu tahun 70-an naik kapal layak tu, kira pi hantar tu, kira pi tu macam tak jumpa dah. Balik-balik mai kadang-kadang tak tahu kata mati dah. Tu maknanya sebenarnya boleh. Pasal apa kita hari ni seolah-olah kita rasa zaman telah berubah. Kita ikut zaman ke ataupun zaman kena ikut kita? Ni antara alasan-alasan yang berlaku pada masa kini, yang kita tengok anak-anak tak peduli kepada adik-beradik. Tak kenal dah hak mana satu pupu dia, hak mana satu pak manakan pupu dia. Tambahlah hak jauh sampai 2-3 pupu. Ni kesan daripada amalan-amalan yang diajar oleh kita sendiri. Sebab tu yang saya panggil Dr. Syukri mai kerap lagi tu. Pasal saya duk heran. Dia ada anak 9 orang, seorang pun tak bagi telefon sampai dia kata 5. Tu yang kami dengan pelajar tahfiz tu haramkan handphone. Haram di masjid lah, balik rumah kan, buka status depa, Allah, online 24 jam contoh kan. Tak nak jumpa lagi lah. Kalau Ustaz Mat dia pandai lah cari, saya tak pandai cari.
Mereka punya nama-nama, nickname lepas tu. Jadi tuan-tuan, kesan daripada kita ni hilang peranan kita dalam nak berdakwah. Semangat dakwah ni tuan-tuan, dia bermula dengan ta'aruf. Nabi kita bertanya kepada orang yang Nabi kita bertemu, siapa mereka ni? Bila dia habaq kata nahnu qaumun muslimun, kami Islam. Ketika itu Nabi kita berasa seronok. Rupa-rupanya la ni aku jumpa dengan siapa pun semua dah Islam. Itu baru seronok. Dah kalau lah mereka mengatakan kami daripada kampung sekian, Nabi tahu kata tak Islam, Nabi akan dekati sampai mereka masuk Islam. Sebab tu Nabi tanya. Kita ni tujuan kita tanya, letak matlamat di depan, kerana aku nak berdakwah. Bukan suruh jadi PU. Oh, jadi PU ni jenis rumah ke da'i ke. Saya duk tengok biar data hak masuk PU tu pun sakan juga. Mak rempit JKK pada orang tu kan. Dari sudut tu lah maksud semangat nak berdakwah tu. Semangat tu kira okey dah, tapi kena tahu kenapa kita nak dakwah. Pasal apa kita nak jadi seorang yang berdakwah. Dan berdakwah bukan mesti melalui media masa. Sebab buktinya tuan-tuan, dalam hadis ini, bila mana Nabi tanya mereka jawab kami orang Islam. Mereka pula tanya Nabi, kamu siapa tak tahu. Bila mereka tanya Nabi, tuan-tuan bayangkan Rasulullah, orang tak kenal Allah. Masuk tak kenal ni, mereka beriman dengan Nabi, tapi tak pernah tengok, buat lagu mana, tak pernah jerumah, tak pernah jumpa, tak ada nak main mengaji dengan Nabi. Tapi Nabi kita sedikit pun tidak rasa satu kekesalan orang tak kenal Nabi. Itu simpelnya dia orang pemimpin. Kalau pemimpin yang tak mau dikenali, pemimpin yang kalau sekiranya dia memberikan sesuatu, kalau boleh dia memberikan dalam keadaan tangan kanan dia bagi tangan kiri, dia tak tahu. Ini pemimpin yang ikhlas nama dia. Hari ni kita bimbang dengan suasana situasi lah ni. Kalau buat sesuatu kena tunjuk. Zaman lah. Saya rasa tetap ketidakikhlasan akan masuk dalam diri. Bila tunjuk mesti mainnya. Nak kena buat banner besar-besar. Ucap apa pun buat banner. Buat program apa pun panggil mai wartawan, panggil mai sahabat. Pasal apa? Nak habaq kata bagi. Memang itu realiti yang kita kena hadapi sekarang ni. Buat baik kena habaq kat orang. Tapi bila masuk unsur tak ikhlas, unsur nak nama, unsur supaya orang puji, semua penyakit hati dia mula main. Berapa orang boleh jaga tuan-tuan? Isunya tu kita tahulah, saya buat ni bukan untuk saya. Saya buat ni untuk bagi orang kenal kebajikan saya. Tak kenal saya tak apa, tapi tuan-tuan mesti orang kenal. Dan jenis manusia kalau orang kenal, orang tunjuk, orang habaq, orang cerita tentang diri dia, automatik dia akan main perasaan sum'ah, riya, berasa nama dia ni hubbur riyasah, cinta kepada nama-nama yang baik, cinta kepada kedudukan yang tinggi. Yang ni automatik membawa kepada penyakit yang mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Syaitan tunggu peluang ni ya. Saya bukan nak ajak kepada kita buat baik untuk tak tunjuk. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, Allah suruh kita untuk buat baik, sama ada rahsia ataupun terang. Alladzina yunfiquna amwalahum sirran wa alaniyatan. Allah Quran kata, orang yang menginfakkan duit dia, bagi sumbangan dia sirran, sama ada secara rahsia, tak beritahu ke orang, wa alaniyatan, boleh bagi terang. Maknanya kita tunjuk satu amalan kita secara terang, tak salah, tapi lebih afdalnya rahsia. Pasal Allah dahulukan sirra. Allah tak letak alaniyah dulu, tak letak tunjuk terang-terang dulu, letak hak sembunyi kemudian. Tapi Allah letak hak afdal tu mesti duduk depan. Ini kaedah Quran. Kaedah Quran, setiap benda yang Quran saran, mesti Quran dulukan benda tu. Contohnya Allah dulukan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Penuhi kehendak Allah dulu, kemudian turutan kedua kehendak Rasul, barulah lepas tu kehendak orang lain. Kalau kita kata ni tak, mak saya suruh, pak saya suruh, tengok dulu tentang tak dengan Allah dan Rasul. Kalau kena cara baru tengok. Sama juga dengan ibadat-ibadat yang lain. Bila Quran letak begitu, hak itulah paling afdal.
Sebagaimana kita baca surah Fatah contohnya, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Cerita Nabi kita mimpi masuk dalam kota Mekah, tawaf di sana, lepas tu cukok kepala dan juga bergunting. Allah dulu kan muhalliqin, cukok dulu, wa muqassirin, baru bergunting. Ulama kata afdal bercukok daripada bergunting. Itu konsep yang kita belajar daripada Quran. Bermakna amalan kita ni boleh kita tunjuk ke orang, tapi tunjuk itu bukan ke arah nak bagi tunjuk diri kita, tunjuk kebaikan Islam. Kalau niat kita tunjuk ni nak abang kata Islam bagus. Contohnya kita bagi sesuatu kepada orang yang muallafatu qulubuhum, orang yang baru nak kenal Islam. Kita bagi itu bukan untuk dia kenal kita, tapi nak bagi kepada dia untuk dia kenal Islam. Ni baru namanya keikhlasan yang berganda, yang berjaya kita letak dalam hati kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita kalau orang tak kenal, Nabi biasa saja. Kita kalau orang tak kenal kita tanya balik, yang tak kenal aku? Hang tak tahu ke aku siapa? Tujuan kita tanya aku tu pasal apa? Maknanya nak suruh kawan tu selidik betul-betul sebelum tak tahu apa kita tu. Maknanya seolah-olah kalau kita ni orang besar, tak boleh kata. Dah orang tak kenal, boleh kata. Allah tuan-tuan, mengikut satu riwayat Sayyidina Ali Zainal Abidin, dia berjalan, orang pijak jubah dia belakang, tersembang, makik sapu-sapu tu. Kawan tu pun tak kata apa, dia jalan. Sampai orang perhati akhlak dia. Orang perhati akhlak dia, sedikit pun dia tak beralih tunjuk muka dia kata marah, dia bangkit tanpa mempedulikan orang yang pijak jubah dia. Tak seperti mana berlaku kepada anak Amr bin As. Dalam satu cerita zaman Sayyidina Umar, anak Amr, kawan tu duk main terpijak jubah dia sampai dia terjatuh terlentang. Dia bangkit dan penampak orang yang pijak jubah dia tadi, hingga menyebabkan pak kepada budak yang pijak jubah itu menuntut kebenaran dengan mengadu kepada Sayyidina Umar. Itu keadaan kadang-kadang bila menjadi anak orang besar, bila kita ni menjadi orang yang nak dikenali, kita menganggap diri kita boleh hukum orang, kita boleh buat apa saja pada orang. Sedangkan Nabi sangat mudah untuk menjadi contoh kepada para pemimpin. Walaupun Nabi kita tak dikenali, Nabi jawab mudah ya, Rasulullah. Nabi jawab keadaan begitulah. Nabi tak kena ceramah, aku Rasulullah, hampa ni masuk Islam pasal aku, masuk Islam ni pasal aku yang bawa. Tak perlu cerita. Satu kalimah yang ringkas dah menunjukkan tawaduk Nabi. Nabi habaq pula jangan jawatan. Jawatan tu bukan jawatan yang Nabi nak, Allah yang bagi. Kalau Nabi tak cerita kat mereka tentang, sudah pasti mereka tak tahu sampai esok kata tu Nabi. Itu juga akhlak yang baik yang kita nak kena belajar sambil-sambil. Saya juga ada pengalaman orang tak kenal, biasa kan. Orang tak kenal. Pernah ketika saya cerita kat tuan-tuan dulu, korban tu lepas. Hari korban tu dah kat Lohok dah. Saya tengok menatang banyak, lepas tu saya pergi cari penyapu. Patah balik nak pergi hantar nyapu tu, ada seorang Allah tengok. Ni tak siap ni ya. Tunjuk tak siap ni. Jangan ni. Dah tolong-tolong dah. Saya ajak ke tepi makan kenduri. Mayang-mayang Lohok dia tengok-tengok. Oh rupanya nak jadi tok imam. Tak apa. Tak perlulah kita cerita kata, boleh tengok. Cuba pergi tengok carta. Oh boleh pula tu. Boleh habaq kan. Belah ni tengok carta, tengok muka apa. Habaq apa? Kalau boleh carta tu pun buah gambar hitam putih lagi bagus. Tak perlu nak kena buah besar-besar. Tu tak berapa suka tuan-tuan. Kerana kadang-kadang hari ni kita tak perasan. Jadi ustaz pun, jadi tok guru pun, tapi kalau tak ada gambar dia marah. Kalau muka dia tak pamer elok-elok dia marah. Tambah-tambah lagi bila orang ambil gambar dia tak ready, marah juga. Kenapa tak abang dulu? Pasal apa? Nak bagi smart lagi. Nak bagi kontrol lagi handsome tu. Macam-macam lah zaman lah ni. Apa pun tuan-tuan, Rasulullah adalah ikutan dan contoh yang paling baik untuk kita semua. Lalu ketika itu seorang perempuan bila mana dia tanya Nabi, dia angkat anak kecil dia. Dia kata, Rasulullah, budak ni macam mana, boleh tak buat haji kat dia? Jadi daripada hadis ini, ulama berdalilkan bahawa mana-mana kanak-kanak boleh kita lakukan haji kepadanya. Dia pi haji kecil tu, sah tak sah, yang penting ikut syarat sah haji,
ikut semua rukun-rukun dia, ikut semua wajibatul haji, lengkap. Haji ni dia lebih sikit. Dia ada rukun, dia ada syarat sah, dia ada wajibat dia. Wajibat yang melibatkan pada melontar sebagainya tu, itu nama ada wajibat. Jadi tuan-tuan, kalau ikut syarat tu semua sah. Tapi macam mana keadaan, boleh tak seorang yang buat haji, dia buat pula kat anak dia? Tuan-tuan, kalau kita buat badal haji, kita ganti terus batang tubuh orang tu. Hak tu kata ulama hanya niat untuk seorang, tak boleh niat untuk dua orang. Tapi kalau dengan anak kita pergi haji, kita boleh tolong niat kepada anak. Bukan kita buat kat dia, tapi tolong niat kat dia. Semasa tawaf kita bawa pergi tawaf sekali, maknanya dia yang buat, cuma kita tolong niat. Sama dengan budak. Jangan kita tak belajar sampai kita pun dia ingat kata dia niat dah. Sedangkan kalau kita bawa budak yang tak mumayyiz, yang tak tahu, tak belajar lagi tentang hukum, kita tak tolong niat bagi dia, maka tak dikira dia melakukan haji. Jadi itu peranan kita selaku mak ayah untuk memastikan anak-anak dilatih dengan perkara-perkara yang nama dia rukun Islam. Bila mana kita dah buat haji untuk anak kita, Nabi kata apa? Naam, hajinya diterima, walaki ajrun, dan kamu dapat pahala. Pahala kita tak mana? Setiap langkah yang kita bimbing dia dalam melakukan amalan, maka itulah pahala buat kita. Maka bagi orang yang faham tentang nilai pahala ni tuan-tuan, sebenarnya dengan dia ajak anak dia untuk melakukan ibadat lebih awal, dia telah mengajar anaknya menabung pahala untuk diri dia. Pahala hak utama tu untuk anak dia. Seolah-olah anak tu macam kita simpan duit. Daripada umur dia beranak mai seminggu tu orang nak bagi dah duit, kita buat kenduri cukup kepala tu sampai raya dapat duit. Kita simpan duit awal kat dia tu sampai dia esok bila sampai umur 21 tahun, tengok-tengok duit dia banyak dah. Seronok dia, ucap terima kasih banyak kat pak dia pasal tolong simpan duit kat dia. Sama dengan pahala. Sebelum dia balik, kalau dia boleh himpun pahala sebanyak-banyaknya, setidak-tidaknya dia dah reserve pahala yang banyak tu untuk tampung dosa-dosa yang takut-takut dilakukan lepas pada dia mukallaf. Jadi kesan pada itu, dia menjadi orang yang kaya pahala. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kaedah dalam Islam kata, dalam Quran sebut, sesungguhnya setiap kebaikan yang kita buat itu akan memadamkan kejahatan yang kita buat. Masuk padam ni, bila mana ditimbang, kalau lebih kebaikan, hak jahat semua kena padam. Walaupun lebih satu, tu di sudut kedudukan pahala di dalam Islam. Beruntunglah bagi mereka yang mendidik anak-anak buat pahala lebih awal. Yang kita duk bimbangnya, kadang-kadang dia waktu kecil tu dia didik sungguh-sungguh. Ada sampai telajak didik umur 2 tahun, dia dikat serban besar pada kepala anak tu. Itu telajak sangat. Ajak biasa-biasa lah. Kan takkan umur 2 tahun hak lelaki nak kena ikat serban dah, perempuan nak kena berpurdah dah. Didik dengan keadaan sederhana. Takut-takut bila kecil-kecil kita ajak dia melampau sangat, lama-lama dia berasa lama sangat jadi baik. Lalu dia tahu ruang-ruang yang tak baik, dia nak jadi tak baik. Pasal seronok buat benda tak baik, tuan-tuan, lama-lama dia tinggal kebaikan hak dia buat. Hak ni rosak. Biar kita didik anak-anak dengan Islam ni tuan-tuan, dia kenal Islam sikit demi sikit. Lama hingga Islam tu terpasak dalam diri dia, barulah dia faham untuk macam mana nak bawa diri dia dalam Islam. Jangan tekan dia sampai dia pun nak kena tahu Islam ni sebelum balik belakang nak kena tahu. Bukan begitu. Kalau kita tekan sangat-sangat pun, takut yang dikendong berciciran, yang kita kejar tak dapat apa. Itu bagaimana konsep Islam. Begitu juga dengan tuan-tuan, kita bila dah latih anak kita melakukan kebaikan, dia boleh bawa diri sendiri dengan kebaikan yang dilatih itu, tetap pahala akan dapat kepada mak pak yang sentiasa mendidik. Kalau dia lambat sikit sembahyang, pak dia pesan, mak dia pesan, jom kita sembahyang bergawai, maka didikan itu akan mendapat pahala. Lagi awal dia sembahyang, lagi banyak pahala yang akan dikongsi kepada mak pak, terutamanya yang melibatkan kepada amalan yang besar seperti haji. Tuan-tuan, haji ini kalau dapat haji mabrur, kalau anak tu memang jaga sungguh etika-etika haji, pantang larang haji, haji mabrur.
Pasal dia dah tak ada dosa. Dia pergi sana pula dalam keadaan kadang-kadang dia lebih menghayati agama daripada kita. Berapa ramai yang bila mana dia tengok Kaabah. Kaabah tu tuan-tuan menjadi simbol kepada dia setiap kali sembahyang. Tu nak kena bayangkan Kaabah depan mata kita waktu kita sembahyang. Bukan nanti bayang haibah Kaabah tu main. Setiap kali kita sembahyang, bayangkan kita berada depan Kaabah. Bila kita berada depan Kaabah tu bagaimana haibahnya Kaabah, hebatnya Kaabah. Yang menjadi tempat untuk orang Islam semua berpusat kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hingga kan bukan kata manusia, semua makhluk di alam ni berpasakkan kepada Kaabah Baitullah Al-Haram. Maka kita sembahyang ni tuan-tuan merupakan suatu perkara yang akan menyebabkan kita jadi orang lebih dekat kepada Allah. Tambah lagi kita musim buat haji, kita sembahyang pun menghadap Kaabah terus. Kita jarang-jarang perbuat kot tu. Saya duduk sembang-sembang tengok kawan-kawan, termasuk kita pun kadang-kadang pergi Jumaat cari tempat teduh, bukan pergi duduk tempat panas. Saya try sekali pergi duduk tempat panas, memang panas sungguh. Bawah panas, atas pun panas, peluh bercerau. Tapi alhamdulillah dah tak sakit kepala apa, bertahan, selesai. Mai Jumaat sekali lagi teduh, dia kena dah panas. Pasal kita jenis kita tak mencari ruang yang sebegitu, walaupun kita berada di tempat yang sangat mulia ketika itu. Jadi sebab tu kita nak kena kadang-kadang tajdid balik. Kemarin saya pergi buat pasport, dah nak pergi jalan Mesir, pasport hilang pula dah. Sekali pindah rumah, sekali hilang. Yang port immigration tu pun digempak juga, walaupun kita tua pun gempak. Dia kata ni hilang ni, buat report boleh tak? Kalau tak buat ni saya buh dalam pasport tu, orang ni pernah pegang pasport sekian-sekian nombor tapi hilang. Dan ikut dia cek pi negara mana pun esok dia tengok-tengok pegang-pegang pasport hilang, dah tangkap-tangkap lah, gempak juga dia pun. Tak apalah, buat pasport. Tapi ada orang yang turut pergi buat pasport nak pergi Mekah, bawa dengan anak dengan mak, tanya dia pergi buat pasport ni nak pergi berapa orang. Dia kata bawa mak dia duduk atas kursi roda, walaupun nak pergi haji tahun depan, tapi nak buat pergi dulu umrah supaya dapat biasa dengan keadaan. Tak apalah tuan-tuan, itu peluang yang ada pada mereka untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah buat mak pergi pula dalam keadaan begitu, tiap-tiap kali dia suruh mak dia tawaf sa'i 7 kali tawaf, 7 kali sa'i. Pahala yang mak dia dapat turut dia kongsi bersama. Sebab tu jangan duk upah kat orang. Kalau kita larat lah, tak sah upah orang. Upah orang ni memang selesai ibadat haji mak kita, tapi tak selesai tanggungjawab kita terhadap mak kita. Sebagaimana kata Nabi SAW pada seorang anak. Anak tu pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mak saya tu, adakah bila mana saya dukung dia pergi ke Mekah, mana daripada Madinah tu pergi Mekah, dukung dia sampai selesai kerja haji, dan saya balik mai pula ke Madinah, adakah tanggungjawab saya terhadap mak saya telah selesai? Nabi kata apa? Tetap tidak selesai walaupun sedikit daripada mak kamu berjaga malam untuk kamu. Tu tak kira penak beranak ni, baru sikit, tak sampai berapa persen yang akan menjadi pelunas kepada tanggungjawab kita kepada mak dan ayah kita. Baik, pengajaran hadis. Yang pertama, ibadat haji wajib bagi setiap mukallaf yang cukup syaratnya dan berkuasa atas dirinya. Kita tahu dah syarat wajib haji ini dia ada melibatkan kepada keselamatan, al-istita'ah melibatkan kepada al-mu'nah, dia panggil dalam kitab fiqh, bekalan. Bekalan tu macam kita taruh tabung haji itulah kan, bekalan. Kalau cukup hak tu pun tapi kesihatan tak mengizinkan, tak boleh pergi. Termasuk keselamatan tak mengizinkan, tak boleh pergi. Termasuk juga melibatkan kepada perkara-perkara yang kita bimbang di kampung kita. Kalau ada benda tu tak selesai, kita tak boleh pergi. Contohnya kalau kita pergi sana, ada anak yang cacat, tak ada siapa urus, terikat dengan anak tu, atau orang-orang yang kita bertanggungjawab kepada dia, duit cukup dah tapi mak ayah di kampung siapa nak jaga, terikat juga. Maka ketika tu tanggungjawab tadi tak wajib, melainkan bagi mereka yang betul-betul boleh untuk pastikan tanggungjawab tadi, orang yang boleh ambil alih zat. Sebab tu Uwais Al-Qarni tak pergi buat haji, tak pergi jumpa Nabi, melainkan lepas mak dia wafat.
Dia konsentrate nak jaga mak dia. Sampai lepas mak dia wafat, barulah dia berjaya untuk melakukan haji. Itulah haji dia kali pertama. Bila mana berjumpa dengan Sayyidina Umar cari dia dalam setiap kemah-kemah daripada kabilah-kabilah yang hadir. Last sekali dia tunjuk kepada Uwais. Sayyidina Umar tak kata apa, terus pergi jumpa dengan dia, cuma minta dia doa kepada Umar. Uwais kata, macam mana kamu kenal aku? Kata Umar, Nabi yang habaq tanda yang ada pada kamu. Sayyidina Umar suruh selak, katanya perut dia sikit, ada tanda besar, duit 2 kupang, tanda kata kena penyakit sopak. Ketika itulah dia didoakan oleh Uwais Al-Qarni, dan semenjak pada tu dah tak berjumpa sampai bila-bila. Dia balik di kampung dia, tuan-tuan, berkat dia buat baik pada mak dia, sampai haji pun tak pergi tu. Alhamdulillah lepas pada tu baru dia pergi haji. Bila dia mati, yang menguruskan jenazah dia tak tahu mai pada mana, hinggakan yang menyemayangkan jenazah dia ribuan orang yang bukan orang kampung tu. Sampai orang kampung pun heran mai mana. Mengikut riwayat dalam kitab antaranya Hilyatul Awliya, menyebut yang datang itu merupakan malaikat-malaikat yang menggantikan orang-orang Islam yang tak mampu untuk meramaikan sembahyang jenazah dia. Itu satu tanda orang yang soleh ni, tuan-tuan. Bila sembahyang jenazah memang orang mai ramai, tapi mai ramai itu bukan pasal sampul, pasal ikhlas. Ustaz Ibrahim dia marah sebut bab sampul ni. Dia kata kita ni duk kata orang mai sembahyang jenazah tu kira nak ambil sampul. Tak, sebenarnya depa mai tu ikhlas. Cumanya kalau tak bagi sampul tak mai dah. Gitu ya. Mai ikhlas, cuma kalau bagi sampul tu terima, tak bagi tak mai dah. Tu ikhlas juga lah. Saya pun tak kerti kata agak ikhlas gitu. Yang kedua, umat Islam yang mengerjakan haji dengan ikhlas semata-mata kerana Allah akan diampunkan segala dosa yang dilakukan oleh mereka. Buat haji ni, tuan-tuan, ada orang setengah tu dia duduk bincang, aku bila lebih buat haji tu, kawan-kawan buat belakang dah. Lah kira kawan-kawan mana? Kan kita buat haji ni, kita kira kita. Walaupun ada orang yang kadang-kadang umur muda pada kita pergi dulu, tu cerita lain. Tengok kita. Sebenarnya kalau kita betul-betul ikhlas pada Allah, minta, dan Allah akan bagi jalan. Walaupun kadang-kadang tak sangka kata kita boleh pergi dulu pada orang lain. Itu bukan potong kiu ke apa, tapi peluang. Dan peluang ni duduk kepada orang yang nak pergi itu sebab apa. Kadang-kadang kita nak pergi itu sebab macam-macam. Sebab yang kadang-kadang bimbang, kok kita tua tak larat ke, kok kita ni esok ni main sakit apa ke. Yang tu cerita kita dengan Allah. Allah nak buat apa, hak tu kerja Allah. Tapi kita nak pergi itu biar ikhlas semata-mata. Cuma saya nak pesan juga, kadang-kadang ada isu tadi ada seorang sahabat tanya, ada penceramah dalam TV sebut, siapa yang sembahyang tak ikhlas ataupun tak ingat kerana Allah Ta'ala, tak sah sembahyang dia. Jadi bila dia habaq ayat tu, ayat tu umum sangat. Bila umum, jadi ada orang faham kata, Allah, aku duduk sembahyang bulan ni, duduk mengaji qasad, ta'arat, ta'yin, saja aku sembahyang fardu Isya. Tak ada lah kerana Allah Ta'ala hujung tu. Lagu mana Ustaz? Tak sah kan sembahyang? Jadi ditimbul kot tu. Adakah sebut kerana Allah Ta'ala tu syarat kepada sahnya takbiratul ihram? Ulama dalam mazhab Syafi'i ni duk jumpa kitab tak ada lagi sebut kata wajib kena sebut, termasuk dalam rukun dalam takbiratul ihram tu kena sebut kerana Allah Ta'ala. Ulama kata sunat saja sebut. Bahkan lafaz usalli itu lafaz yang sangat membantu untuk kita berniat. Niat wajib 3 tu ya. Jadi maksud umumnya ialah mesti sembahyang tu kerana Allah, tak disyaratkan dalam takbir ihram tu niat kerana Allah. Kalau kita tak masuk kerana Allah tu memang kita sembahyang kerana Allah. Sebab tak ada lagi orang sembahyang kerana duit. Dalam bab sembahyang ni tak ada lagi lah yang kalau siapa sembahyang dapat duit, tak ada. Puasa pun sama. Alhamdulillah lah kita dididik dalam Islam ni, buat kerja amal soleh ni tak ada kerana wang ringgit. Kalau nak melibatkan yang masuk sikit-sikit tu kerana manusia tu ada juga. Mungkin nak kena orang puji. Itu bukan kerana wang ringgit. Tak ada lagi lah. Saya pun duk kata nak tawar tengok siapa rajin main masjid, esok kita belanja pergi umrah ke. Duit pun tak ada lagi kan? Kalau buat lagu tu lagi jadi fitnah pula. Dah ni nasib lah. Rajin main.
Bila dia rajin tu, boleh kat dia. Siapa yang malas, boleh kat dia juga. Siapa yang dia ni kadang-kadang rajin, siapa kadang malas, boleh kedua-dua. Pasal tu habuan masing-masing. Yang ketiga, kanak-kanak juga diharuskan mengerjakan ibadat haji dan orang yang membawanya mendapat pahala. Bawa budak-budak. Kalau bawa 3 orang macam mana? Boleh tak niat kat 3? Bawa niat kat 3-3. Tapi syarat dia kena bagi faham kat depa, pantang larang dia. Jangan sat lagi depa ni duk macam-macam pula, macam-macam lah. Duk keli sambil tarik rambut pula, pelucut habis rambut 3-4 akar tu, nak kena bayar banyak sangat pediah tu. Jadi bagi faham elok minyak wanginya, jangan kerak kukunya semasa berihram tu. Ajaklah pelan-pelan. Untung budak-budak yang biasa pergi Mekah ni kesan dia besar. Kesan dia sangat besar tuan-tuan. Pasal bila kita pergi ke sana, dia mai cerita tentang Nabi Ibrahim, dia nampak dah pengorbanan Nabi Ibrahim. Dia mai tentang kisah Nabi Muhammad, dia biasa pergi Mekah, dia tahu cerita-cerita berkaitan dengan sirah Nabi. Sebab gambaran tu dah dalam kepala dia. Tambah-tambah lagi bila mak ayah dia pergi sana, isi pula dengan program-program yang baik. Bukan semata-mata pergi buat ibadat, semata-mata tuju tempat ibadat tu, tapi tak ada pengisian. Tak ada lah kisah bagaimana nak faham bagaimana Nabi kita hijrah teruknya. Bayang tengok tempat rumah Nabi dekat Masjid Haram tu. Kita nak pergi ke Jabal Nur tu, tengok jarak teruk Nabi berjalan malam-malam dengan nak naik bukit lagi. Nabi berdakwah, duduk pula di lereng bukit, cari tang mana lereng-lereng bukit yang Nabi pernah diskat ekonomi dulu ni sampai tak makan 3 tahun tu. Cari mana benda-benda begini tuan-tuan, dia lebih melekat dalam sirah. Dan anak-anak yang faham sirah ni tuan-tuan, dia akan jadi anak yang mudah untuk kita didik dia dengan kesusahan. Dia takkan jadi orang yang lupa daratan. Pasal dalam sirah mendidik dia untuk menjadi orang yang banyak bersabar dengan konsep dakwah. Yang keempat, orang yang menjadi penyebab kepada taat, yakni ibadat atau membantu orang lain mengerjakan taat, akan beroleh ganjaran pahala daripada Allah, walaupun orang yang dibantu itu masih kecil dan tidak mengetahui apa-apa. Kita latihlah tengok kan, anak-anak kita ni walaupun kecil, orang main ajak salam, amin amin, tu latih kan. Sampai kalau dia salam semua tuan-tuan, katalah kan dia jadi biat dia dah, dia pergi salam. Maknanya latihan itu akan menyebabkan anak membawa pahala kepada kita. Jangan kita kira amin semua ya, sampai kita sendiri pun tak apa nak amin dengan orang. Untuk latih anak, kadang-kadang mak lebih kan, mak ni rajin duk ajak adab-adab, tapi adab tersebut tak disokong oleh ayah, tak disokong oleh pihak lelaki. Hak ni menyebabkan kadang-kadang dalam rumah tangga kita tarbiyah tu tak seimbang. Biar kita hak baik-baik semua kita sokong cara baik. Yang kelima, ibadat haji yang dilakukan oleh kanak-kanak yang belum baligh, malah belum memayyiz, adalah sah. Bila habaq kata sah, maka kita nak kena faham kata boleh pahala penuh macam orang yang dewasa. Untung boleh pahala banyak tu. Kalau kita kata ganjaran haji ni sampai peringkat boleh satu trailer lah milik anak kita tu. Jadi untung bagi mereka yang dibawa kepada haji ini, dan diberi ganjaran kepadanya dan kepada orang yang membawanya mengerjakan ibadat itu. Tetapi haji sebelum baligh tidak memadai untuk haji fardu. Anak-anak yang biasa pergi haji sebelum baligh, maka dikira itu haji yang bukan lepas lagi haji fardu. Dia tak nama haji sunat. Haji sunat ni tuan-tuan, haji yang kita buat lepas fardu. Dia buat haji fardu, tapi fardu tak lepas. Buat mana? Pasal tak cukup syarat. Nak lepas haji fardu ni mesti orang yang aqil baligh, dah selesai, dah jadi mukallaf. Jadi oleh itu dia wajib mengerjakan haji sekali lagi selepas baligh. Lepas tu dia nak kena plan kat dia. Walaupun kita bawa tu kecil ke ataupun dia biasa dibawa oleh mak pak dia, jadi plan kat dia. Esok besar hang biasa pi dah, hang camlah lagu mana nak pi, aku boleh lepas hang sendiri dah. Tak apalah, ada pengalaman untuk melakukan haji kali kedua tu. Dan sebenarnya kita pun kalau kita pi haji kali kedua, kita lebih yakin. Biasanya orang pergi haji kali pertama ni dia pakai tukuk semua ni, dia berasa macam betul tak betul tak. Tambah-tambah lagi betul lain hijau hak dia nak langkah untuk mula tawaf tu.
Orang kata langkah kaki kanan dulu, dia pipi tu lajak kaki kiri, nak gostan tak boleh. Dia mula confuse. Sah tak tahu tawaf tadi. Padahal benda-benda begitu melibat teknikal, nak kena faham dengan elok macam mana yakin kita dengan amalan kita tu. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang tawadhu, yang bergaul bersama sahabat seperti salah seorang daripada mereka. Bukan Nabi ni jenis macam raja-raja. Raja-raja tu kalau nak jumpa tu kena hantar surat awal minggu. Itulah, nak kena hantar utusan orang tengah pergi bercakap. Tu jenis raja-raja. Maknanya kita tengok cerita-cerita maharaja-maharaja Cina kan, tak boleh tengok langsung. Tanpa beralih tengok Maharani pun kena pancung. Sampai lagu tu melihatkan kepada keras sangat hidup sebagai orang yang besar ni. Tapi Nabi ini seumpama sahabat. Qul innama ana basyarun mithlukum, katakan Muhammad, aku ni cuma seorang manusia biasa seperti kamu. Beza datang mana? Yuha ilayya, beza dia aku mendapat wahyu daripada Allah. Itulah yang membezakan Nabi dengan para sahabat. Tapi bergaul, duduk sekali dengan orang, makannya, bermuamalahnya, melawaknya sama dengan orang lain. Cuma sahabat faham bila Nabi melawak, mereka tak terlajak, mereka tak buat lebih kurang. Kita duk takut zaman kita lah ni, kita melawak sikit, dia melawak terlajak kan. Kita melawak sikit, kadang budak-budak dia melawak terlajak kan. Zaman lah ni budak-budak pun tak segan dah dengan orang. Kita ajak dalam kelas bagi mereka gelak, tiba-tiba mereka pula duk pelekeh kita. Kita kata buat contoh ya. Saya biasa buat contoh dalam kelas kan. Kita ni main musim depan Bali cakap India kata kan. Kita pun taruh India sikit. Dia kata lah sebiji ustaz. Budak dia pun nampak ya kan. Kita buat contoh, dia kata kita sebiji dengan depa tu. Tak boleh melawak sikit pun dia terlajak. Sehingga tidak dapat dikenali oleh kaum itu. Nabi kita sampai orang tak kenal ni, bila duduk sekali dengan orang sampai orang tak kerti beza hak mana Nabi. Diriwayatkan ketika mana Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi sampai di Madinah hari hijrah. Bila sampai tu dah lewat petang dah, tapi matahari masih menyinar. Yang sambut orang ramai ialah Abu Bakar. Hingga orang ramai ingat Abu Bakar tu Nabi. Nabi kita cuma duduk diam, dah letih kan. Nabi kita pun dah Abu Bakar sambut duduk, tak apa dah biar. Hinggalah Nabi kita terkena panasan cahaya matahari. Abu Bakar bila tengok Nabi kena cahaya matahari, dia pun pegang burdah dia lindung. Bila lindung tu baru tahu yang dilindungi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak kisah walaupun begitu. Setengah orang tak bagi. Bila dia ni berjalan, biar dia salam dulu pasal dia kepala. Kalau ada siapa-siapa potong terik tak kita kata, "Oi, pergi belakang." Dia mula nak marah pasal apa? Orang salam dengan orang lain dulu dikira orang tu lah lepas ke depan, dia lepas ke belakang, dia tak suka. Kita ni tuan-tuan ajak diri kita, ikutlah siapa nak salam dulu kan. Kita ni orang nak sambut masuk kemudian kan. Kadang-kadang kita pergi rumah orang, rumah kenduri apa, orang tak tahu hak mana satu kali pergi duduk tempat biasa, makan dah separuh baru rumah. Tak mahu saya, jom kita pergi duduk tanah kan ada meja hak bulat boleh duduk pusing laju tu, ambil lauk ambil tanah tak apa duduk tanah ya kan. Sama ya. Memang mudah tuan-tuan. Makan jenis buffet lungguk ni syok. Jangan duk makan tempat hak jenis hak nak kena datang, nak kena pulih tu. Kalau tray pulih tu makan nak kena pedor. Ambil lauk sikit terlajak sikit, bunyi canca beratus datang tu deras pula malu kat orang tu. Baik kita lungguk tu kita makan berpuas. Itu untung. Dan menyebabkan mereka terpaksa bertanya untuk mengenalinya. Sahabat sampai peringkat biasanya daripada dengan Nabi, kalau orang luar main terpaksa tanya mana satu Rasulullah. Pakaian Nabi pakaian yang lebih orang kata rendah kualiti pada sahabat. Pakaian Nabi, kalau tengok kepada rumah Nabi, Masya Allah, rumah sahabat lebih mewah pada rumah Nabi. Tapi tak ada seorang pun yang mengatakan dia lebih pada Nabi, kerana Nabi kita merupakan pemberi hidayah kepada manusia yang kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.